Kita kembali dalam bahagian ketiga. Baik, dalam bahagian kedua tadi, saya telah berhenti di penerangan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan nombor yang tera pada kad Vickers. Jadi, saya akan terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan kad Vickers. Baik, nombor ni mewakili murid. Jadi, setiap murid telah diberikan nombor masing-masing. Cikgu boleh rujuk kepada kelas masing-masing. Contohnya tadi saya dah masukkan kelas 1 kreatif. Jadi dekat setiap murid ni dah ada nombor dia. Saya tekan pada print roster ni. Jadi saya dah tahu Adam number kad dia adalah nombor 3, Anik nombor 4, Farid nombor 5. Jadi bila saya nak serahkan kad Vickers yang telah saya muat turun dan juga cetakkan kad Vickers ni, saya tahu dah. Kad nombor 3 ni saya kena bagi dekat Adam. Kad nombor 4 saya kena bagi dekat Anik. Kad nombor 5 saya kena bagi dekat Farid. Okey, apa lagi yang terdapat pada kad Vickers? Yang terdapat pada kad Vickers lain daripada nombor yang mewakili nama murid di dalam kelas cikgu. Yang tertera pada kad Vickers yang lain adalah ini, abjad. Kalau cikgu perasan, di sekeliling kad Vickers ni, di 4 penjuru kad Vickers ni ada 4 abjad. Abjad yang pertama adalah A, kemudian B, abjad B, kemudian C dan seterusnya adalah D. Iaitu mewakili 4 pilihan jawapan berdasarkan soalan yang telah dibina oleh cikgu. Jadi 4 pilihan jawapan. Ini adalah salah satu kad yang telah saya cetak dan saya laminatkan. Saya sarankan apabila cikgu cetak kad Vickers, cikgu laminatkan kad Vickers ni supaya dia tak lenyai, dia tidak menjadi seperti kertas-kertas yelah bila dah diguna berulang-ulang kali dia akan lunyai dan rosak. Laminatkan untuk menjaga dan preservekan kad ni, dan cikgu boleh gunakan kad Vickers ni di kelas-kelas yang lain. Satu keping kad boleh digunakan untuk kelas yang berbeza. Jadi bila ni antara contoh kad dia. Bila saya nak jawab soalan, bila murid nak jawab soalan kad Vickers ni, murid perlu tunjukkanlah jawapan dia. Dan macam tadi saya dah bagi tahu dekat setiap sisi kad Vickers ni dia ada abjad yang mewakili jawapan A, B, C, D. Dan macam mana nak guna dia, macam mana nak tunjukkan jawapan kalau soalan tu jawapan dia adalah A. Apa yang cikgu perlu minta anak murid cikgu buat ialah minta dia pusingkan kad Vickers supaya abjad A berada di atas. Okay, pusingkan kad Vickers ni supaya abjad A berada di atas. Macam sekarang ni kita nampak A ni berada di sebelah kiri. Maka minta dia pusing kad supaya A berada di sebelah atas. Kita pusingkan kad supaya A berada di sebelah atas. Macam kad ni dia dah letak A ni berada di atas. Jadi nanti bila kita scan ataupun imbas kad Vickers ni, kita akan tahu kata jawapan dia adalah A. Kalau jawapan dia adalah B, minta B berada di atas. Kalau jawapan dia adalah B, minta B berada di atas. Okay, pusing kad Vickers supaya B berada di atas. Macam ni ya, B dah berada di atas. Kalau jawapan dia adalah C, pusingkan kad Vickers supaya C berada di atas. Macam ni, C dah berada di atas. Okay, pusingkan kad Vickers supaya C berada di atas. Ini C ke? Ini A. Salah, ni B. Okay, C. Dan kalau jawapan dia adalah D, minta dia pusingkan kad supaya D berada di atas. Pusingkan supaya D berada di atas. Sekarang D dah berada di atas. Jadi itulah cara nak guna kad Vickers. Baik. Cikgu boleh cetak dalam satu keping kertas A4 ni ada 2 kad Vickers. Cikgu boleh bahagi 2 dan cikgu boleh laminatkan. Macam saya ni, saya printkan supaya dalam satu kertas A4 ni ada 4 kad. Tapi saya tak sarankanlah cikgu buat 4 macam ni sebab kad ni kecil sangat. Jenuh waktu cikgu nak imbas ni, nanti dia macam kurang sesuai. Jadi cikgu better untuk cikgu printkan begini. Satu kertas A4 ada 2 kad Vickers, bahagi separuh. Supaya saiz dia besar dan mudah untuk diimbas menggunakan telefon. Selain itu, sekiranya cikgu macam ni, saya dah terangkan sebelum ni, standard set kad Vickers yang diberikan oleh Vickers ni dia ada 40 keping. Sekiranya cikgu memerlukan lebih daripada 40 keping, bilangan kelas cikgu lebih besar, dalam murid mungkin ada 44 orang ke 45 orang ke, cikgu boleh pilih untuk ambil kad expanded card, di mana expanded card ni Vickers menyediakan set sehingga 63 card. Hingga 63 card, cikgu tekanlah di butang ni, dia akan bawa cikgu kepada PDF ni dan cikgu boleh print dan cikgu boleh cetak ataupun muat turun. Dalam ni ada 63.
Okay, dia ada kad yang ada 63 kad. Ataupun kalau cikgu nak kad yang lebih besar, satu keping kertas A4 ada satu kad sahaja, maka cikgu boleh ambil yang large font ni untuk kad 40. Okay, large font ni satu kertas A4, satu kad sahaja. Satu kertas A4 masih lagi 2 kad tapi dia besar sikit. Dia lebih besar berbanding yang ni tadi. Ataupun jumbo. Jumbo ni yang one per page ni. Satu kad, satu keping A4. Ni jumbo betul. Sebesar salam. Okay. Selesai berkaitan macam mana nak dapatkan kad. Iaitu dengan menaik gap flickers kad ni. Okay. Saya dah terangkan berkaitan macam mana nak guna kad. Baik, sekarang ni kad dah ada. Set soalan dah ada. Kelas dah ada. Dah ready dah nak menjalankan flickers di dalam bilik belajar. Jadi apa yang cikgu perlu lakukan? Bila cikgu nak menjalankan aktiviti kuis ataupun pentaksiran dengan menggunakan aplikasi flickers di bilik belajar, cikgu perlu sediakan 4 peralatan ini. Okay, sediakan 4 peralatan ini. Peralatan yang pertama, cikgu perlu bawa projektor. Kenapa perlu bawa projektor? Supaya cikgu boleh pancarkan soalan kepada murid cikgu. Biar murid boleh nampak soalan depan mata dekat skrin, dekat papan putih depan tu. Dan dia nampak pilihan jawapan dan barulah dia akan putarkan kad mengikut jawapan yang dia pilih. Itu peralatan yang pertama. Peralatan yang kedua yang diperlukan adalah laptop komputer riba. Komputer riba ni adalah melalui komputer riba ni lah soalan ni akan dipancarkan kepada skrin. Okay. Peralatan yang ketiga adalah telefon pintar cikgu, telefon bimbit. Cikgu perlu bawa handphone. Kenapa nak bawa handphone? Sebab dengan handphone ni lah cikgu akan scan jawapan. Imbas jawapan. Dan peralatan yang keempat adalah kad flickers sendiri. Jadi ada 4 peralatan yang perlu dibawa sebelum cikgu boleh menjalankan aktiviti kuis dengan menggunakan aplikasi flickers di dalam bilik belajar. Saya ulang peralatan tersebut. Peralatan yang pertama adalah projektor untuk cikgu pancarkan soalan kepada murid di papan putih supaya murid boleh nampak soalan dan boleh nampak jawapan, pilihan jawapan. Peralatan yang kedua ialah komputer riba. Daripada komputer riba ni lah cikgu akan pancarkan soalan tu di skrin. Peralatan yang ketiga adalah telefon bimbit, telefon pintar, di mana ini adalah telefon yang cikgu akan gunakan untuk mengimbas jawapan murid. Dan yang keempat adalah kad flickers, iaitu tempat di mana murid boleh jawab. Okey. Sebenarnya sebelum cikgu boleh untuk jalankan kuis ni, ada satu lagi saya tertinggal, minta maaf. Cikgu kena download terlebih dahulu aplikasi flickers di telefon pintar. Saya akan terangkan dalam siri keempat macam mana nak download aplikasi flickers ni. Okay, kita akan jumpa dalam bahagian keempat.